Betul tak? Betul kan? Alright. Jadi kita dah tahu kalau dia segaris maknanya kita boleh ambil dia, masukkan, gantikan dan dia akan wujud lambda dekat situ. Kalau dia bukan segaris, maka dia akan jadi kosong. Faham Alright, simple as that. Alright, sekarang ni kita nak masuk perkara yang kedua, penting juga, iaitu magnitude. Okay, magnitude. Magnitude dalam bahasa magnitude, bahasa Inggeris menentukan M-A-G-N-I. Bahasa Melayu I tak ada. Kan? Okey, menentukan magnitude. Magnitude ni apa benda? Okey, magnitude ni apa? Okey, magnitude ni dia boleh jadi laju, boleh jadi daya, boleh jadi arah, boleh jadi jarak, boleh jadi apa saja yang mempunyai magnitude lah. Magnitude ni ada unit. Ada yang tak ada unit. Sama juga. Okey, sebagai contoh, kalau kita faham, dia adalah macam kita cari teorem Pythagoras. Ingat tak teorem Pythagoras? Kalau ingat Pythagoras, mesti ingat kan? Okey, macam kita cari Pythagoras theorem. Ini contohnya A dengan B, vektornya begitu. Kalau di sini vektornya adalah, katakanlah satu vektor dia ada 4 dekat sini, maka 3 kat sini. Macam mana kita nak cari? Okey, simple je. Dia macam cari macam biasa. 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. Dia kuasa dia akan jadi 5. Maka di sini adalah 5. So magnitude adalah 5. Faham Okey, magnitude adalah 5 unit. Cumanya cara penulisan dia berbeza. Okey, ini maknanya A, B punya vektor. Faham ke? Alright, A, B punya vektor. Kalau dia ada lambda pula dah. Dia ada magnitude. Ini dalam, kalau matematik biasa kita panggil apa? Modulus. Modulus. Tapi dalam kalau modulus biasa dia panggil ini mesti dia positif. Kan, always positif kan? Tetapi dalam simbol vektor dia bukan modulus, dia adalah magnitude. Faham Dia adalah simbol magnitude. Jangan salah faham. Jangan salah faham dengan modulus, dia lain. Okey, dia adalah merupakan simbol. Okey, simbol magnitude. Okey, ini cara baca dia adalah magnitude vektor AB. Faham ke? Magnitude vektor AB. Magnitude vektor AB. Faham? Magnitude vektor AB. Boleh? Boleh. Okey, iaitu sama dengan 5 unit. Untuk ini boleh. Jadi dia punya formula macam mana? Inilah dia formula. Okey, ingat cara cari jarak, hypotenuse. Itulah formula dia. Boleh? Saya rasa saya tak perlu terangkan lebih lebar kot tentang benda ni, kan? Kalau contoh satu lagi, kalau kita tengok satu magnitude BC. Okey, kalau bawah ni 12, sini 5. Magnitude BC berapa? 12, 5. Alah, tak nampak pula. Sekejap. Okey, berapa? Magnitude BC. Senang je, simple je. Berapa? Cira tarik. 13. Betul. 13. Faham? Senang kan? Simple je kan? Simple saja pasal magnitude ni. Itu saja. Boleh? Okey. Di mana 4 dengan 3 ni apa? 4 dengan 3 ni adalah magnitude lah. Dia adalah magnitude juga. Tapi ini adalah magnitude bagi I, ini magnitude bagi
J dengan I. Kejap lagi kita akan pergi lebih detail pasal tu. Boleh ya? Faham Faham je? Okey, boleh. Okey, sekarang saya dah cerita banyak pasal magnitude sebab sebenarnya awak dah boleh, kalau awak familiar dengan hypotenuse, awak akan biasa dengan dia. Awak dah okey. Tak ada masalah. Okey, sekarang buku muka surat 156. Benda ni super penting, paling penting yang saya nak terangkan. Muka surat 156. Okey, 156. Alright. Boleh? Connection kita okey? Setakat ni nampak macam okey? Sebenarnya line nampak macam okey. Alright. Iaitu penambahan dan penolakan vektor melibatkan hukum. Hukum segitiga. Hukum segitiga. Dan hukum segi empat selari. Yang paling penting yang ni ya. Ini yang super penting. Okey, ni super penting. Super lagi, penting lagi. Penting tu dah menunjukkan penting dah sebenarnya. Okey, ni super penting dalam vektor. Boleh Awak kena faham sungguh-sungguh tentang benda ini. Sebab apa? Inilah segala-galanya dalam vektor. Kalau awak tak faham yang ni, awak akan susah untuk faham yang lain. Boleh? Boleh? Ready? Ready? Saya nak katakan benda paling penting. Bagi thumbs kalau dah ready. Bagi thumbs kalau dah ready. Okey ke? Dengar ke? Ke sebelum baby tak dengar? Alright. Saya lupa nak test saya punya speaker. Alright. Okay, testing. Alright. Okay. Okay, dah ready? Ready bagi thumbs? Saya nak terangkan ni. Dah ready bagi thumbs? Nak terangkan muka surat 156. Okay. Muka surat 156. Okay. Kalau ada masalah connection, korang buat muka ni tau. Kan? Itu tu. Maksudnya saya tahu kamu sedang lag ke apa ke. Okay, balas. Sebab bila kamu tulis apa tu ni. Okay. Boleh Alright. Hukum segitiga. Alright. Hukum segitiga ni macam mana? Hukum segitiga ni, okay, jika ada sesuatu vektor. Okay, sini A. Vektor A. Kemudiannya ada satu vektor B. Di sini. Okay. Dan bila kita menghubungkan di antara vektor ini dan arahnya berbeza. Faham tak? Saya suka gelarkan dia sebagai segitiga aliran. Okey? Segitiga aliran. Kenapa aliran dia macam ni? Satap. 1, 2. Dia sealir. Kalau sealir ni dia adalah sifat dia senang je, iaitu yang ni adalah A tambah dengan B. Faham ke? Yang mana sealir maka dia adalah hasil tambah. Sini sampai sini. Boleh faham ke? Okey. Contoh satu lagi. Kita buat sub. Dia sealir yang ni. B, C, D. Kat situ. Okey. Faham Vektor ini sealir dengan ni. Sub. Dia sealir. Bila sealir, lag Adakah lag juga? Alright. Oh, connection saya tak ada masalah. Okey. Dah okey. Adiba dah okey. Tak saya teruskan. Dah okey ke? Dah boleh? Masih lagi lag ke?
Kalau dah okey bagi thumbs. Dah. Adakah okey? Boleh? Boleh? Boleh teruskan? Boleh teruskan? Sekejap, saya buka chat. Supaya senang nak ni. Alright. Masih lagi ni ke? Alright. Boleh? Boleh? Adilah macam mana? Okey. Ada lagi thumbs tu? Masih lagi masalah? Eliana okey Alright. Okey, Adiba Alia. Saya tunggu respon dia orang dulu. Macam mana? Oh, data dah nak habis. Jadi macam mana tu? Ada solution yang lain? Tapi saya ada rakam ni. Kalau terputus ke tak apa, saya akan bagi video rakaman. Okey? Boleh? Okey. Cuma saya akan kena edit sikit lah bila dia banyak berhenti kan. Okey. Boleh Alright. Kita teruskan? Ilano, okey? Boleh? Alright. Okey. Jadi BCCD. Okey. BCCD. Jadi yang ni bersambung ke sana. Anak panah dia macam mana? Anak panah daripada D ke B ke ataupun B ke D? D ke B. Yes, anak panah dia mesti ke sana. Dia tidak boleh berpusing. Faham? Dia tak boleh berpusing. Dia mesti ada satu yang lain arah dia. Okey? Jadi di sini adalah, kalau di sini adalah C vektor dan ini adalah D vektor, maka di sini adalah C tambah dengan D vektor. Faham ke? Benda konsep ni adalah sangat-sangat penting yang awak boleh kena faham. Okey? Boleh faham yang ni, insyaAllah kita akan pergi kepada yang kedua. Okey. Hukum segi empat. Okey, hukum segi empat selari pula. Okey, yang ini dia sebenarnya sama dengan segitiga juga sebenarnya. Dia macam ni. Okey, sesuatu vektor A dan vektor B. Okey, di mana sebenarnya vektor A dengan B ni, vektor B ni kita boleh pindahkan dia ke sini. Boleh Sifat vektor kita boleh pindahkan. Okey, maksudnya kita letak satu dekat sini. Okey, nampak tak? Ini kita boleh pindahkan kat sini. Dia sama. Vektor selari nama dia. Okey, kalau di sini, nampak tak ni? Ini nampak selari? Nampak sealir. A dengan B sealir, maka di sini adalah A tambah dengan B. Okey, di mana A ni sama juga ke atas ni, kita boleh lukis juga dia macam tu, dia akan jadi sehukum segi empat selari. Tapi faham tak bahawa dia adalah asalnya daripada hukum segitiga? Masih lagi tetap hukumnya adalah hukum segitiga. Faham? Faham. Dia tetap hukum segitiga juga. Alright? Boleh? Okey. Okey, bila dah faham yang ni, kita akan mudah untuk faham hukum poligon. Hukum saya lukis lain lah. Dia saya padam dulu yang ni. Okey. Hukum poligon. Okey. Dalam hukum poligon, contohnya ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Ini A, B, C, D, E dan F. Okey, kalau ini, arah ini, dia sealir semua sealir
Dan sini yang terakhir sekali, dia arah berlawanan. Nampak tak? Maka vektor AF ni, AF adalah bersamaan dengan vektor kalau sini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Okey, iaitu A tambah dengan B, tambah dengan C, tambah dengan D, tambah dengan E, tambah dengan E. Tambah semua sekali dapat yang ni. Oh, Faham ke? faham? Tahu tak macam mana dia berlaku? Dia macam ni. Sebenarnya ini nampak tak? Ini sebenarnya ni segitiga ni. Nampak tak? Segitiga aliran. Nampak? Segitiga aliran. Ini tambah ini dapat ini, betul? Betul. A tambah B. Okey. Daripada sini kita sambung sini pula. Nampak tak? Ini dengan ini segitiga aliran dia. Nampak? Ni ke sana kan? Jadi maknanya sini adalah A tambah B tambah C. Yang ni tambah yang ni. Betul? Betul? Betul. Alright. Satu lagi kita ambil, kita buat sini pula. Ini tambah ini dapat ini. Jadi A tambah B tambah C tambah D akan dapat yang ni. Jadi yang ini nampak tu lagi segitiga. Ini arah sana, sana kan? Maksudnya ini tambah ini dapat ini. Sebab tu dia jadi macam ni. Oh, Faham tak? faham? Okey, dia sebenarnya asalnya adalah daripada segitiga kitaran nama dia. Okey. Ingat nama ni. Segitiga kitaran. Okey, segitiga kitaran ni tak ada dalam buku teks. Yang bagi nama dia. Kan? Namakan dia supaya senang awak recognize. Kalau nampak kitaran tu, itu segitiga kitaran dia sebagai rujukan kita. Faham Faham? Boleh? Okey, kita nak cuba satu solusi melibatkan segitiga kitaran ni. Boleh? Saya nak tunjuk dekat kita punya ni. Adibah dengan Adilah macam mana? Dah okey ke? Tak dapat masuk. Tak dapat? Tak. Jangan dah tak dapat masuk lah? Serakam tak? Alhamdulillah serakam. Nanti saya akan bagikan video pada diorang. Semoga diorang boleh faham. Okey. Betul tak dapat masuk juga. Okey. Okey. Setakat ni faham Eleanor Faham? Okey, tak apa. Sedang. Alright. Mana tadi saya letak? Okey, baik. Okey. Saya nak cut dulu tadi, tak apalah. Terus saya tengok. Okey. Alright. Oh, jadi Eleanor seorang malam ni? Malam pula. Petang ni. Tapi sekejap je kelas kita ni, sejam je. Okey, kita nak ajar pasal segitiga ni. Semoga mudah faham nanti. Okey, baik. Macam mana kita nak tengok solusi melibatkan segitiga kitaran ni? Okey. Kita tengok satu contoh yang memang sebenarnya sangat penting supaya kita lebih mudah untuk faham apa yang sebenarnya yang dinyatakan sebagai segitiga kitaran. Saya copy dulu yang tu. Okey, baik. Ya Allah. Apa tu? Okey. Okey, Nana boleh nampak Boleh?
Okey, baik. Sekarang ni boleh nampak jelas apa yang saya tunjuk dekat depan? Dekat board. Apa yang saya share tu boleh? Boleh? Alright. Okey, sekarang nampak atau tidak bahawa apa yang kita tengok dekat sini, okey, saya besarkan sikit dia punya saiz lukisan dia tu supaya kita senang nampak. Okey, ini. Ui, besar sangat tu. Alright. Lepas tu gitu. Lepas tu gitu. Okey. Lepas tu dia kata yang ni kan. Okey, lepas tu sini. Allah. Mana perginya? Mana pergi jadi? Mana pergi ya? Okey. Alright. Okey. Satu lagi. Sini. Sampai sini. Okey, saya besarkan sikit je. Alright. Sini adalah D, sini adalah C, sini adalah E, sini adalah B dan di sini adalah A. Baik, sekarang tengok info yang diberikan. Okey, info yang diberikan. Rajah menunjukkan sebuah segi empat selari ABCD dengan keadaan BED ialah garis lurus. BED adalah garis lurus. Okey, dah dapat yang tu. Okey, kemudiannya apa info yang dia bagi? AB sama dengan 6P. AB, kita pun tulis anak panah dia. Okey, ini adalah sama dengan 6P vektor. Boleh? Okey, kemudiannya dia kata AD, mana ni? AD sama dengan 4Q. Ini adalah 4Q. Okey, lepas tu DE sama dengan 2EB. Okey, DE sama dengan 2EB. Yang ni kita kena buat benda ni dulu. DE sama dengan 2EB. Di mana ini kalau kita nampak sini 2EB, ini maknanya sini 2, sini 1. Betul tak? Sini 2, sini 1. Maknanya 1 DE adalah sama dengan 2 kali. Kan 2 kali EB. Okey, dah dapat yang tu. Alright. So ungkapkan dalam P dengan Q BD. Okey, macam mana boleh dapat BD? Mana BD? BD adalah ini. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak cari, yang ni hijau. BD dia nak. BD kita tulis je anak panah dia. Okey? Anak panah yang dia nak. Itu. Yang ni adalah apa tadi? Ini adalah AD. AD sana. Okey, anak panah. Okey. Elano nampak tak dia punya segitiga kitaran? Nampak tak segitiga kitaran? Yang mana sealih? Nampak kan yang sealih kan? Okey, yang sealih adalah AB tambah dengan BD. Jadi, maksudnya AD ni adalah jawapan. Jadi kita tulis AD sini. AD sama dengan AB tambah dengan BD. Macam tu. Boleh? Nampak tak? Faham? Okey, jadi sekarang kita nak apa? Kita nak BD. Kita nak yang ni. So, kita bawa AB ni ke sana. Senang sahaja. Jadi, BD adalah bersamaan dengan AD. Kita buat macam persamaan biasa. Tolak dengan BD. Di mana yang di sini, bila dibawa ke kanan, dia akan jadi tolak. Faham ke? Simple saja. Tak perlu nak ubah-ubah arah dia. Kita tak perlu ubah arah dia supaya kita ni. Okey, kalau dia arah dia berubah, kita letak negatif je. Simple.
Boleh? Faham Faham? Jadi kita gantikan saja AD dengan AD tu sebab AD kita ada info dan negatif AD pun kita ada info. Jadi masukkan AD sama dengan 4Q. Tolak dengan AB berapa AB? AB sama dengan 6P. Maka akan terus dapatlah ini. Sama tak? Okey. Faham? Kalian faham kan? Nampak tak pentingnya segitiga kitaran tu? Okey, segitiga kitaran. Okey, baik. Yang B. Yang A dia dah faham Jelas Okey, yang A pula. Dia nak EC. Sekarang ni kita lukis yang EC yang dia nak. EC. Okey, EC yang dia nak yang tu. Okey, kita tahu ni adalah segi empat ni. Maknanya yang atas ni adalah sama dengan 6P juga. Dan arah dia adalah ke sana. Betul? Sebab dia adalah segi empat selari tu. Okey, jadi arah sama. Alright. Jadi, macam mana sebenarnya kita nak cari dia punya ni? Okey, nampak tak segitiga kitaran tu? Okey, nampak tak apa tambah apa sama dengan apa? So nampak kat sini DE, saya nampak ED tambah dengan DC sama dengan EC. Betul tak? Okey. Maknanya okey, kita nampak di sini adalah sekejap. Okey, segitiga kitaran kita adalah EC sama dengan ED tambah DC. Alright. Okey. DC kita dah ada, cuma ED kita tak ada lagi. Kan? ED ni kita tak ada lagi. Jadi kita kena cari. Okey, macam mana nak cari ED? ED kita tengok dia punya ini. Kan? ED tu nisbah dia kan? Okey, ED sama DE. Okey, maknanya DE ED sama. Maksudnya EB sama dengan DE adalah per 2. Kan? DE per 2. Ataupun nampak ini ini 3. 1 dengan 2. Maknanya hasil tambah dia adalah 3. Maknanya dekat sini kalau DB, sebab kita ada DB kan. DB ni, ini 3. Maksudnya dia macam ni. Ini 2/3. Faham Okey, 2/3 DB adalah bersamaan dengan DE. Faham tak apa yang saya tulis? Faham tak apa yang saya tulis? Faham Okey, jelas Sebab dia 2, lepas tu dia ada 3 bahagian. Jadi maknanya 2/3. 2/3 daripada DB adalah sama dengan DE. Dia macam tu je. Okey. Kena dalam vektor ni awak kena faham pasal dia punya ratio tu. Ratio macam mana dia buat. Jadi bila kita dah faham benda tu, kita akan senang untuk dapat dia punya ni. Okey. Jadi maknanya 2/3 DB adalah sama dengan DE. Jadi kita bawa ke sana. So maksudnya kita akan dapat DE masuk ke sini. Sama je. Okey. Maknanya masuk ke sini. So saya tulis kat sana. Sekejap. Saya tulis di sini supaya lebih jelas. Okey. Calculation ini. Okey. EC adalah bersamaan dengan ED. Okey. Tambah dengan DC. Alright. ED kita adalah apa tadi? ED kita adalah 2/3 DB. DB ke BD? BD lah. BD tambah dengan DC.
C. Maka kita tukarkan dia kepada nilai. Jadi isi bersamaan dengan 2/3 BD. Mana BD tadi? BD tadi kita dah dapat. Okey, 4Q tolak dengan 6P tambah dengan DC. Mana DC kita? DC kita adalah 6P. Okey, jadi kita masukkan ke dalam, kita akan dapat kira-kira dia akan dapat 2P tambah dengan 8/3Q. Boleh? Dapat tak? Cuba darab. Darab lepas tu tambah-tambah. Dapat tak sama macam set? Boleh ke? Boleh? Rano faham? Okey. Boleh? Boleh? Alright. Jadi, tengok betapa pentingnya segitiga kitaran dekat sini. Okey, segitiga kitaran memang sangat-sangat penting sangat. Okey, barulah awak boleh faham bagaimana sebenarnya nak buat dia. Boleh? Okey. Okey, serasa kita kena pergi satu contoh lagi supaya lebih jelas. Okey, Eleno? Sebelum ni memang bermasalah ke yang bahagian ni? Sebelum Eleno punya vektor, memang sini ada masalah ke yang ni? Kalau tak ada masalah, kita pergi terus yang ni. Ada Okey. Kita pergi contoh yang kedua, boleh? Sebab benda ni penting. Ini very important. Saya nak awak faham betul-betul. Boleh Okey, kita pergi contoh yang kedua. Kita tengok exercise itulah exercise 9. Sebagi tengok soalan exercise 9 tu, kita buat soalan 1. Kejap. Awak boleh tengok terus buku awak. Okey. Saya ambil ni sebagai kita punya ni supaya senang dapat. Okey, kejap. Sekat dulu yang ni supaya boleh nampak. Boleh jadikan sebagai kamu punya rujukan nanti. Alright, segitiga kitaran. Nanti boleh tengok video yang saya buat. Lepas tu boleh rujuk terus apa yang saya tunjukkan sebagai kamu punya ulang kaji. Alright, cantik. Okey. Baik. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, supaya lebih jelas. Apa sebenarnya yang kita nak kaitkan dengan segitiga kitaran? Benda ni very important lah untuk awak faham. Okey, ini kita panggil sebagai nyawa. Nyawa ke apa? Dalam vektor. Kan? Awak tak faham yang ni, confirm vektor awak huru-hara. Okey? Boleh? Ready? Ready? Okey. Mungkin sempat dengan yang ni, tak apa. Yang penting boleh faham dengan jelas yang ni, insya-Allah lebih mudah je. Okey, ready? Leno ready? Ready? Alright. Sekarang kita tengok soalan ini. Okey, kita lukis tulis segala info yang diberikan. Baik. Rajah menunjukkan sebuah segitiga OAB, alright, dengan keadaan OA adalah sama dengan 7. Okey, dapat. Okey, yang ni. Okey, ada. Lepas tu 7B. Alright, arah kita tahu, nampak. Okey, BX sama dengan XA. BX sama dengan ini. Okey. BX nisbah dengan XA adalah bersamaan dengan 3/4. Okey, macam mana kita nak buat? Kita kena olah sikit dia macam ni. BX per dengan XA.
sama dengan 3/4. Okey? Alright. Maksudnya BX 3 kali bersama dengan XA sama dengan 4 kali. Macam mana tu? Dia macam ni. Okey. BX 4 bawa naik atas je. Yang ni bawa naik atas, yang ni bawa naik atas sini. So akan jadi 3XA. Okey, baru kita akan nampak situasi dia. Oh, 4BX tu bersamaan dengan 3XA. Okey, maksudnya XA 3 kali so BX 4 kali. Boleh faham Maknanya sini 3, sini 4. Jauh sikit. Okey. Maknanya bila kita campur semua dia akan jadi 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7. Jadi 7. Boleh? Faham BX 3 kali bersamaan dengan XA 4 kali. Alright? So, Kejap. Sekejap, saya rujuk jawapan dulu. Takutnya tersalah kat situ. Biasalah, cikgu pun kena rujuk juga jawapan kan, pandai-pandai. Lepas tu salah. Okey, baik. Ini adalah soalan exercise 9. Okey. Betul. Alright. AB. AB sama dengan 4. AB. Alright. Okey, baik. AX, BX. Okey. Okey, dia ada 7 bahagian. Okey, carikan vektor OA dalam sebutan AB. OX dalam sebutan AB. Okey, kita garis dulu OX. Sini sampai sini. Dia nak OX dan kita lukis dia punya anak panah. Okey, baik. Sekarang nampak tak yang besar ni kita boleh cari AB. Okey, kita boleh cari AB. Alright, kita boleh cari AB. AB anak panah ke mana? Kita tulis je anak panah ke atas ke, anak panah ke bawah ke, tak kisah. Okey? Bagi saya AB lebih mudah kot. Kita ambil A, B kan. A ke B. Kalau B ke A tu kan macam terbalik pula kan. Alright, tak apa. Okey, sekarang kita nampak segitiga kitaran dia, betul? Nampak tak segitiga kitaran? Nampak segitiga kitaran dia? Nampak? Okey. Okey, apa dia? AB vektor adalah bersamaan dengan Okey, macam ni senang. Macam ni mudah. Macam ni lebih mudah. OA tambah dengan AB adalah sama dengan OB. Betul? Betul tak? Kita ambil yang sealir, lepas tu jawapan yang aliran lain. Lebih senang nampak. Okey, jadi kita nak cari AB. Okey, kita nak cari AB. So, OA kita bawa ke sana. So, AB adalah bersamaan dengan OB tolak dengan OA. Ada cikgu dekat sekolah, dia memang ajar bagaimana sebenarnya cara tukar-tukar arah. Kan? Boleh ajar macam tu, tapi ramai pelajar pening lah buat macam tu. Saya rasa buat macam ni adalah jauh lebih mudah. Betul tak? Setuju tak Elena? Setuju Okey, saya rasa yang ni lebih mudah buat macam ni. Okey, jadi kita tak perlu tukar-tukar arah dia, kita just guna arah yang dia ada sahaja. Kita gunakan terus. Maknanya AB kita adalah OB kita apa? OB kita adalah 7B tambah pula. Tolak dengan OA. OA adalah 7A. Okey, dah dapat yang ni. Okey, sekarang ni dia nak OB, betul? OX. Dia nak OX. Jadi, kita nak kena cari. Awak nak guna segitiga yang mana?
Awak nak guna segitiga yang mana? Atas ke bawah? Nak guna A ke? Nak guna segitiga B? Pilih sahaja yang mana satu. Okey, nak guna yang B. Okey, kita guna yang B. Okey, kita guna segitiga B Okey, segitiga B. Macam mana? Okey, tengok segitiga kitaran. Nampak? Tengok segitiga kitaran dia. Boleh nampak jelas Segitiga kitaran kita nampak dekat sini OA tambah dengan OX dia adalah bersamaan dengan OX. Okey. Jadi OA. Okey, kejap-kejap saya guna pen lain supaya boleh mudah nampak. Okey, OA sama OA tambah dia mana sealih tu? Yang sealih kita tambah terus. AX sama dengan OX. Okey. Nampak kan? Boleh? Boleh? Jelas Okey. Bila kita dah nampak begitu, bila dah tu, okey kita ubah je kedudukan dia OX sama dengan OA tambah dengan AX. Oh, masalah satu lagi. AX je kita tak tahu macam mana. Senang je. Okey, AX. Semua sekali ini adalah 7. Okey, dia adalah 7. Mana kalau AX adalah, kalau AX maksudnya 4/7 AB. Faham ke macam mana saya dapat tu? 4/7 AB. Boleh? Sebab dia ada 4 bahagian daripada 7. Ada 4 bahagian daripada 7. Dia macam tu. Boleh? Sebab semua sekali 7 bahagian. Jadi kita ambil 4 bahagian daripada 7 sebab semua sekali kan? Sebenarnya asas dia sama macam kita belajar pecahan dululah masa ke sekolah rendah. Asas dia macam kita pecahan dulu begitu. Boleh? Tak apa, nanti tengok video ni berulang-ulang, insya-Allah boleh faham lah. Okey, boleh? Okey, jadi sekarang ni untuk dapat AX, ia adalah 4/7 AB. Jadi kita dapatlah apa yang kita boleh kata kat sini adalah, saya tulis kat atas ni. Okey, untuk dapatkan AX adalah 4/7 AB. AB tadi kita dah dapat ini. Okey, yang ni kita dah dapat AB. Okey, jadi kita gantikan sahaja nilai OA adalah sama dengan 7A tambah dengan 4/7 AB. Mana AB? AB adalah 7B tolak dengan 7A. Faham? Elena faham? Boleh Okey, guna konsep konsep segitiga kitaran ni memang senang je. Dia akan nampak mudah je segitiga tu. Okey. So, kita permudahkan. So, dia jadi 7A tambah dengan masuk ke dalam 4 kali 7. 4 kali 7 28. 28 dengan apa pula saya pergi buat macam tu? 7 ni kan boleh bagi ni. Kan dia jadi 4B tolak dengan 4A. Macam tu. So sini 4 tolak ini dia akan jadi 4B tambah 2A. 4, 5, 6, 7, 3. Okey, ni adalah OX. OX. Betul tak jawapan dia? Adakah benar jawapannya? 3A tambah dengan 4B. Correct. Okey, tepat sekali. Okey, Elena, faham ke? Jelas Mudah ke senang? Mudah ke senang sebenarnya nak buat? Alright. Okey, yang penting
Apa yang paling penting dekat sini adalah segitiga kitaran. Segitiga kitaran. Prak. Ini arah sama dan arah bertentangan. Segitiga kitaran ni memang sangat kitaran. Inilah benda yang paling penting dalam vektor. Dia seolah-olah macam yang awak. Okey, kalau awak tak faham benda ni, habis awak punya vektor confirm tak akan faham. Faham Alright, mudah dan clear, senang sahaja. Nanti buat recall Elana. Cara belajar Maths adalah awak faham yang sekarang yang saya terangkan. Lepas tu awak cuba buat recall semula. Recall tu awak guna soalan yang sama, awak cuba buat balik semula by your own. Dengan sendiri awak cuba cari nilai OB, awak cari nilai AB sendiri, awak cari nilai AX sendiri. Lepas tu jadikan ratio tu. Okey, saya bagi tahu apa masalah utama pelajar dalam tajuk ini. Okey, untuk menyelesaikan masalah ini. Awak mesti setuju. Kan? Masalah utama pelajar adalah ada dua. Satu adalah ini. Ratio ni. Kan? Betul tak? Ratio ni, ini memang satu masalah utama. Kan? Pelajar tak tahu sebenarnya nak ambil macam mana tu. Macam mana nak gelak ni apa semua. Kan? Okey. Macam mana nak buat? Macam saya ajar tadi. Okey. Kita kena tahu dia dibahagikan berapa banyak. Kemudian kita ambil bahagian berapa bahagian daripada keseluruhan. Kalau kita ambil AB macam tu. Boleh? Okey. Perkara inilah yang sebenarnya menjadi masalah utama pelajar menyebabkan tak boleh jawab soalan vektor. Okey, melibatkan ratio. Okey, ini benda penting. Sekejap, saya highlight. Benda penting warna biru ni. Kena ubah benda ni dulu supaya kita lebih mudah untuk faham. Okey, ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat penting. Boleh Bila dapat ratio, ubah dulu supaya kita faham. Alright? Jelas, clear? Alright, alhamdulillah dah selesai yang ni. Okey. Nano boleh ada soalan tak nak tanya? Ada soalan ke? Oh, dah nak habis dah masa kita. Cepatnya sejam. Tak apa, sebenarnya memang nak fokus untuk kamu faham yang asas yang ini sahaja. Sebab next class saya akan cerita pasal Chatterton. X dengan Y, I dengan J. Betul? Tapi jangan risau. Bila awak dah faham tentang segitiga kitaran ni, insya-Allah benda tu semua akan jadi mudah je. Alright? Semuanya akan jadi mudah sahaja. Okey, serakam tak ni? Okey, alhamdulillah dapat rakaman. Dapat rakam dengan baik. Nanti saya akan bagi. Saya akan set. Okay. Alright. Copy. Saya bagi dekat dalam kita punya group supaya senang semua orang untuk rujuk. Okey. Masa buat latihan make sure ada jawapan lengkap Elena Elena pun dah tahu dah pernah masuk gear up. Dah masuk gear up, insya-Allah dah boleh dah. Kan? Cuma jangan overconfident dia bila dah tahu. Kan? Masalah anak murid saya satu je. Bila dah pandai, bila dah tahu, dia overconfident. Itu yang tak nak tu. Boleh Elena Jangan overconfident Be always humble. Kan? Alright. Okey, sekarang dah 3.57. Saya rasa habislah untuk tajuk kita pada hari ini. Alright, insya-Allah saya akan sambung nanti next week. Kita akan sambung tajuk yang seterusnya. Boleh? Boleh? Oh, sekejap je lah kelas kita hari ni ya. Sekejap cukup. Yang penting boleh dapat tahu. Alright, boleh Alright, mungkin faham benda ni. Oh, sebelum ni rasa keliru kan? Susah nak faham kan benda ni kan? InsyaAllah, okey. Alright. Elena ada soalan lagi? Nak tanya ke apa ke? Ada? Tak ada?
Ada soalan ke sebelum kita tutup kelas kita? Ada soalan ke? Alright. Nanti buat revision dia, jangan sampai dia lupa balik. Biasalah kalau kita kalau kita nak buat Maths ni, sebenarnya kita kena tahu apa yang saya sampaikan ini adalah 20% sahaja. So 80% lagi awak kena dapat melalui latihan. So apa yang saya tunjukkan ini adalah skill yang perlu awak tahu dan awak perlu faham. Tapi awak kena practice. Okay, you have to practice this kind of the info. So daripada awak practice itulah baru awak akan dapat. Okay, awak akan jumpa the various of the question yang melibatkan ratio ni. Ratio ada yang begitu, ada yang begini. Jadi yang tu kena practice baru awak boleh dapat. Kalau saya nak bagi semua benda, sebenarnya saya tak sempat. Okay, saya tak akan sempat untuk bagi semua pada kamu. Jadi kamu kena ada inisiatif untuk buat ulang kaji dan recall sendiri ya. Kalau kamu tak buat, saya pun tak boleh nak buat apa. Okay, saya hanya akan tahu bila saya bagi soalan, kamu tak boleh buat. Itu saja. Bila dah tak tahu, saya bagi balik. Kan, recall balik semula. Buat ulang kaji balik semula. Tapi tak buat juga, tak dapat juga. Sama je. Faham Ilanu Jadi maknanya macam mana pun awak kena gain 80% lagi tu. Boleh? Alright, insya-Allah. Tepat dah pukul 4 petang, maka kita itu saja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa minggu depan. Kita akan belajar subtopik yang berikutnya tentang vektor. Alright, insyaAllah semoga tajuk vektor ini dah tak ada masalah bagi kamu semua. InsyaAllah. So itu saja, kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanallah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Bye. Assalamualaikum. Nanti saya akan bagi rakaman. Sian dia orang tak dapat masuk. Agak boleh faham lah video saya. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.